أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasalah dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menggandakan lagi, menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Imam Al-Ghazali, iaitu Al-Arba'in fi Usuluddin, yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu atas nama Jalan Pintas Meraih Hidayah. Jadi sebelum ini Al-Imam Al-Ghazali dalam muqaddimahnya telah menyatakan 40 itu ialah hasil daripada pecahan-pecahan pembahagian-pembahagian yang telah dibuat oleh Imam Ghazali. Jadi pecahan-pecahan tu akhir sekali terkumpul menjadi 40. Tu nak beritahu asal nama kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi dibahagikan kepada 4 dulu, 4 blok pecah pada 10. Okey, sekali capur-capur jadi 40 cabang, 40 perkara. Jadi dalam kitab ni akan menjelaskan 40 perkara tentang dasar-dasar agama. Baik, pertama sekali tentang prinsip yang pertama seperti yang telah dijelaskan sebahagiannya pada kuliah yang dulu tu, iaitu mengenai zat Tuhan. Ini perkara yang paling penting untuk kita ketahui, untuk kita kenal tentang diri Tuhan tu. Sebab kalau diri Tuhan tu sendiri kita tak kenal atau salah kenal, maksud kita kenal tapi apa yang kita kenal tu tak sebetulnya, tidak muafakat seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis dan difahami oleh as-salafus salih, difahami oleh alim ulama di kalangan ulama-ulama Islam, khususnya yang menjadi arwah perdana. Arwah perdana ni yakni kelompok yang terbesar lah dari kalangan orang Islam hari ini yang dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena ingat benda ni, ini satu peringatan penting lah yang kita kena beringat banyak kali benda ni. Kita menghadapi fitnah akhir zaman ni, yang antaranya ialah banyaknya aliran-aliran yang timbul, fahaman-fahaman, cabang-cabang pemikiran yang timbul. Jadi salah satu daripada kekunci ataupun pedoman untuk kita pegang dalam perkara ni ialah bahawa pegangan yang boleh kita buat pedoman, bukan boleh, yang patut kita buat pedoman ialah pegangan atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada prinsipnya, pada namanya kita kena pegang ni.
pada zaman banyak sangat aliran pemikiran, banyak sangat cabang-cabang buah fikiran, kefahaman yang bermacam-macam. Pegang satu kunci itu, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan majoriti umat Islam sejak dari dulu sampai sekarang. Kenyataan ni tak ada orang berani cabur. Sejak daripada dulu sampai sekarang, inilah kelompok majoriti yang Nabi telah beri pedoman. Apa pedoman Nabi? Alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu berpegang dengan as-sawad al-azam ini, iaitu kelompok yang menjadi majoriti di kalangan umat Islam. Dan ternyata dalam catatan sejarah umat Islam ni, yang menjadi majoriti umat Islam sejak dari dulu sampai sekarang ialah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain daripada itu terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang status mereka itu. Tapi pedoman untuk kita, peganglah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu perkara. Yang kedua, zaman hari ini juga banyak juga orang pakai nama palsu, klaim mendakwa sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya ni kena rujuk kepada alim ulama. Dan alim ulama tu pula alim ulama yang diperakukan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman learning, manusia hilang kejujuran, sehingga banyak dakwaan-dakwaan palsu, sehingga timbul banyak kelompok-kelompok yang mendakwa mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kenyataannya tidak. Jadi kita ni orang ramai ni mungkin payah nak payah sikit nak kenal. Kalau di kalangan orang yang mengaji, orang yang pengkhususan dia itu mengkaji, mempelajari, mengkaji secara khusus tentang perkara ni, mungkin mereka ni ada pedoman lah. Tapi bagi kebanyakan orang ramai ni payah sikit nak cari pedoman tu. Nama tahu dah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi dalam menghadapi kenyataan hari ini ni banyak lagi kekeliruan ni. Kalau kita hari ni kok scammer lah, atas nama perkara yang kita yakin macam tu, tapi rupanya doubt. Ni pun kena berhati-hati. Jadi pedoman kita dalam perkara ni kena mengaji, kena belajar kepada alim ulama yang sudah diperakukan, yang sudah dikenali, yang sudah disahkan sebagai mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia. Baik. Jadi prinsip pertama yang disebut oleh Ghazali dalam kitab ini, iaitu disebut sebelum ini sebagai sambungannya, iaitu zat Allah Ta'ala itu, bahawa dia, yakni Allah itu Esa, Maha Esa. Maksudnya Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah lah bahasa kita, Maha Esa. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Bahawa Tuhan itu Maha Esa, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain lagi. Yang sudah saya perincikan sebahagiannya pada penjelasan ataupun pencerahan dalam kuliah yang lalulah. Jadi Tuhan itu Maha Esa dalam zatnya, yakni pada zatnya. Maksud Tuhan itu Maha Esa pada zatnya, maksudnya Tuhan itu saja. Tak ada dah Tuhan yang kedua, yang ketiga, tak ada. Itu maksudnya Tuhan itu Maha Esa pada zatnya, bahawa Tuhan itu satu je dan tiada sekutu baginya, yakni tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkongsi, bersekutu dengannya. Maksudnya tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sama taraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Yang hanya saja. Tuhan yang sebenar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang lain dah. Dan ini nampak mudah je, dan sudah menjadi keyakinan kita semua. Secara umumnya mudah, semua orang tahu dah Allah Ta'ala tu saja, tak ada Tuhan yang kedua, yang ketiga. Perkaranya mudah untuk kita faham, untuk kita pegang, untuk kita yakin.
Baik, di sebalik mudah ni lah kadang-kadang ada kecelaruan. Bila kita perincikan tentang keesaan Allah nanti, bila sampai babnya nanti kita akan temu banyak persoalan yang berkaitan. Sebab tu mungkin bila kita dengar orang mengajar Allah Ta'ala tu Maha Esa, Wahdaniyah, tak ada sekutu. Dari segi itu semua orang tahu dan mudah. Tapi bila masuk pada penghuraian sikit, dia akan timbul banyak persoalan, timbul banyak masalah. Nanti kita akan tengok. Tanpa ada yang sepertinya, yakni tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Kalau dalam ilmu usuluddin hari ni orang panggil mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau Maha Esa, Allah Ta'ala tu Maha Esa, dalam istilah usuluddin orang panggil wahdaniyah. Sekarang disebut oleh Al-Ghazali antara perkara yang berkait dengan zat Tuhan, dengan diri Tuhan, selain daripada dia bersifat wahdaniyah, Maha Esa, tak ada Tuhan lain dah, maka antaranya adalah tentang zat Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu pun. Jadi disebut sebagai mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan segala makhluknya. Baik, hak ni pun agak mudah. Semua kita ni orang Islam tahu benda ni. Orang yang beriman, mukmin, muslim, dia tahu perkara ni pada prinsip dasarnya. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai segala makhluknya, bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Secara umumnya mudahlah, mudah, jelas, mudah. Tapi bila masuk tentang penghuraian akan timbul banyak kecelaruan. Akan timbul banyak kecelaruan. Kadang-kadang benda ni berlaku tanpa sedar, ataupun kita tak perasan tentang bahawa apa yang kita sebut tu, apa yang kita pegang tu berlawan dengan, bercanggah dengan konsep Allah Ta'ala itu tidak menyerupai segala makhluknya, tanpa kita sedar. Mukhalafatuhu lil hawadis ni. Sebab itu ulama-ulama usuluddin yang kita ikuti dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dalam bab usuluddin ni dia ada dua mazhab besar. Asy'ariyah, jadi mazhab yang berimamkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidiyah, mazhab yang berimamkan Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah dua mazhab besar bab akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena ingat hari ini sebab banyak cabaran-cabaran hari ini. Jadi mereka ni telah membuat beberapa kesimpulan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis supaya senang kita belajar, supaya senang kita tahu, kita faham, kita pegang. Maka mereka ni telah membuat suatu kesimpulan, iaitu apa yang kita sebut sebagai sifat 20. Sifat 20 tu sebenarnya hasil daripada kesimpulan yang mereka buat daripada Al-Quran dan hadis ni. Ayat Al-Quran yang ribu lebih tu, hadis yang beribu tu banyak tu, mereka buat kesimpulan dalam bab ketuhanan ni, perkara asas yang perlu kita tahu ada 20. Orang panggil sifat 20. Kita kalau dok khabar gini kita tak nampak. Macam contoh ginilah, orang hak tak tahu kala ni pergi satang Kedah. Dia tak tahu susah senang nak beli satang tu. Hak jadi zaman moden hari ni, zaman mudah hari ni, orang boleh benda secara mudah. Tahu tak tahu, dia hidup zaman satang duduk Kedah. Cuma perlu olah duit je, olah bitih je, boleh satang lalu. Jadi dia tak tahu macam mana nak kubik ke satang ni. Jadi sebab tu dia kadang-kadang dia ambil, tak berapa ambil hal sangat lah. Kenapa? Ia boleh dengan cara mudah. Bitih dia boleh datang.
Jadi dia tak berapa nampak benda ni sebagai satu benda yang tak semudah tu nak boleh. Maka sama juga kita hari ni. Orang yang mengaji akidah ni, kita mengaji akidah sifat 20. Kita mengaji sejak dia kecil lagi sampai kita besar, mereka ajar kita sifat 20. Kita nampak sifat 20 tu akhir sekali kita rasa mudah sangat dia. Kita tak tahu nak boleh sifat 20 tu pun mana. Nak suruh jadi sifat 20 tu, biar mari 20 tu. Dia sama macam satang tadi kau. Bila kita beli satang kedai mudah, kita tak nampak nak buat kuan ni nak suruh beli satang ni. Susah payah. Kena beli kebun, beli tanah. Tanam pokoknya. Nak suruh tumbuh tu bukan sehari. Bertahun-tahun nak suruh tumbuh. Dan nak suruh tumbuh tu bukan mudah, kena jaga. Kadangnya mari dia pokok, dia babi lah, itulah inilah cabaran-cabaran. Nak suruh boleh tumbuh pokoknya. Lepas tu kena balik nyodok buah pula, satu hal pula, nak suruh buah dia pula. Bila buah molek, nak panjat pula, nak ambil. Berapa lama masa dia ambil tu dan berapa banyak tenaga dia habiskan untuk tujuan akhir kali boleh satang tu. Jadi kita ni orang Kedian ni nak boleh mudah satang ni tak nampak benda tu. Sama kat sifat 20 ni. Kita mengaji orang tua kita ajar kita dulu sifat 20. Mujuk dalam bakar ni kita rasa mudah. Sebab apa? Mudah sangat. Kita rasa akhir sekali kita buat tak mihal, kurang mihal. Sebab rasa benda tu terlalu mudah. Padahal kalau kita tengok nak suruh tubik 20 ni berapa lama alim ulama menghabiskan masa dia dan berapa banyak tenaga yang mereka curahkan untuk keluarkan kesimpulan sehingga jadi 20 ni. Kita tak nampak buah tu. Saya kata gitu tu, hari ni bila sebut ilmu sifat 20, orang kita buat lebih kurang. Tak ada tu. Sifat 20. Dia tak tahu nak boleh 20 ni nak tubik daripada Quran dah di 6,000 lebih ayat tu, hadis beribu-ribu tu, nak suruh tubik 20 inti tu. Nak khabar payah. Itu perlu. Jadi hari ni banyak timbul cabaran. Jadi sekarang Ghazali sebut tentang zat Tuhan ni, iaitu zat yang tidak menyerupai sesuatu, tanpa ada yang sepertinya. Tak ada benda yang serupa dengan dia. Mudah kita faham. Jelas aja. Pada dasarnya. Tapi dalam penghuraian kadang-kadang kita tak sedar, kita berlanggar dengan prinsip ni. Tanpa kita sedar. Kita berlanggar. Bila ada aliran pemikiran yang cuba atas nama ni, saya nak buat contoh tanpa kita sedar bahawa hak kita sebut tu, hak kita pegang tu berlawan dengan prinsip hak yang disebut mukhalafatuhu lil hawadis ni. Allah Taala tidak serupa dengan segala makhluknya tu, tanpa sedar. Mana yang jadi tak sedar tu? Kerana slogan-slogan manis slogan manis kan? Al-Quran sebut gitu. Mu tak percaya ke Al-Quran? Kena saja. Kan Al-Quran sebut gitu kan? Ada dalam ayat Al-Quran, tengok-tengok ada sungguh dalam ayat Al-Quran. Ada sungguh. Tengok terjemahan, iya sungguh. Contoh saya nak beritahu, tanpa kita sedar, kita berlanggar dengan prinsip tadi tu. Prinsip yang sudah ditetapkan hasil daripada meneliti ayat-ayat Al-Quran yang 6,000 lebih itu dengan hadis yang banyak tu. Mereka buat kesimpulan antara perkaranya yang disimpulkan oleh ulama usuluddin, Tuhan itu bersifat mukhalafah, tidak serupa dengan segala makhluknya. Tak ada satu makhluk pun yang serupa dengan dia. Dah makhluk tu apa benda? Makhluk. Sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, makhluklah namanya. Syurga ke, neraka ke, malaikat ke, arash ke, kursi ke, lauh mahfuz ke,
kolam ke, langit ke, bumi ke, semua selain daripada Allah makhluk lah. Mudah, clear je lah. Selain daripadanya. Baik, sekarang sesuatu selain Allah ni tak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Sama ada makhluk yang bersifat benda, langit, bumi, ataupun makhluk-makhluk yang bersifat kerohanian, iaitu seperti malaikat, jin, syurga, neraka, arash, kursi tu, orang panggil makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang tinggi yang bersifat kerohanian ni, tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mudah. Baik, saya kata gitu tu sebab apa? Tanpa kita sedar, akhir sekali bila terpengaruh dengan satu bentuk gaya faham, akhir sekali kita terbabah berlanggar dengan prinsip ni. Prinsip yang sah, mudah je kita faham. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu makhluknya, tidak menyerupai suatu makhluknya, dan tak ada satu makhluk pun yang serupa dengan dia. Hakikat mukhalafatuhu lil hawadis. Sama ada makhluk bersifat benda ke, masa ke, tempat ke, dan sebagainya, tak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Itu mukhalafatuhu lil hawadis. Baik, saya nak kata macam mana benda ni kita ada orang langgar dalam keadaan dia galik. Galik ke mana yang jadi galik? Sebab galiknya kerana saya nak bagi contoh sebab galik. Bila ada satu golongan yang memberitahu Tuhan tu ada di Arash. Ni sedang telah disebut lama dah benda ni. Tuhan tu di mana? Tuhan tu di Arash. Ada di Arash. Baik. Mari mana kenyataan ini? Perkara ni Tuhan tu ada di Arash ni, mari mana benda ni? Maka dikatakanlah mari daripada ayat Al-Quran. Cari dalam Al-Quran ada tak? Cari-cari ada. Ada sungguh. Nak kata kan? Ada sungguh. Dah ayat mana? Banyak. Beberapa ayat. Antara hak mudah kita dengar, hak biasa kita dengar ni, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, summastawa 'alal 'arsy. Sebenarnya persoalan ini persoalan yang kurang wajar kita buka kepada orang ramai. Sepatutnya cukup orang ramai tahu Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu. Perincian hak tadi tu, tafsiran ayat gitu ni sebenarnya kurang wajar untuk kita makikkan benda ni, sebut benda ni kepada orang ramai ni. Tetapi oleh kerana orang ramai sudah disebarkan perkara ni dan ramai yang terkeliru, jadi maka menjadi satu keperluan pula. Kalau masalah ni tak timbul, orang tak cakap lah, tapi menjadi keperluan untuk kita perjelas balik perkara ni kerana benda ni sudah tersebar dan ramai orang terpengaruh. Sebab tu saya sebut balik ni. Kerana apa? Kerana benda ni orang sebar dah. Maksudnya penyakit tu sebar dah. Maka kena berilah obat. Padahal kalau penyakit tu tak tersebar, tak perlu pun obat ni. Tak perlu pun obat ni. Tapi obat ni kena beri bila penyakit ni sudah mengenai orang. Jadi isu ni antara contoh saya nak beritahu, tanpa kita sedar, ia belaga dengan apa yang menjadi keyakinan kita tadi tu. Tanpa sedar. Buan yang jadi tanpa sedar tu kerana tadi lah. Dari mana kenyataan pegangan ni? Tuhan tu ada di Arash. Duduk di Arash, bertempat di Arash. Saya guna bahasa direct lah. Tak boleh guna bahasa belit-belit, direct lah, ambil kesimpulan. Jadi orang akan tanya, dari mana kenyataan ni? Dari ayat Al-Quran. Ayat mana? Ada 2-3 ayat sebut. Nak apa dia? Ya, betul. Iaitu firman Allah, summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan tu istiwa. Istiwa ni kalau kita terjemah bahasa kita hari ni, Tuhan duduk sela di Arash. Baik. Perkataan ini yang bersumberkan daripada ayat Al-Quran ini
memahamkan kita secara zahirnya, Tuhan tu pertama sekali dia ada tepat dia. Di mana tepat dia tu? Di Arash. Di mana Arash? Kita pun tak tahu. Cuma kita tahulah Arash tu salah satu di antara makhluk yang diciptakan Allah, yang dinamakan Arash. Guana tak pernah tengok, tapi kita tahu benda tu. Dan Tuhan berdasarkan pegangan tadi tu, Tuhan ada situ. Gitu. Jadi ayat tu pertama sekali memahamkan kita Tuhan tu ada tempat dia di mana? Di Arash. Dah you ambil situ, you duduk sila. Duduk sila. Jadi pertama sekali kesimpulan yang kita boleh buat daripada kenyataan tadi tu, Tuhan tu ada tepat. Satu. Yang kedua, dia ada keadaan dia tu. Keadaan dia, dia duduk. Dua perkara ni ada tepat, ada kaifiat duduk, adalah merupakan ciri-ciri makhluk. Jadi bila kita kata Tuhan itu di Arash, dia duduk situ, bersandar situ, tanpa kita sedar, kita telah mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Tanpa kita sedar, berlawan dengan orang kita pegang selama ni, mukhalafatuhu lil hawadis. Dah mana yang jadi anyuk kita tu? Tadilah ada ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran. Dah sebab apa jadi masalah? Kemudian dikata gini lagi. Dah Tuhan kata gitu kan? Modal tu. Tuhan kata gitu kan? Tuhan sebut gitu kan? Tak percaya ke Quran? Orang ramai nak jawab kan? Ada dalam Al-Quran. Tengok, ada sungguh. Bukan Quran, ada sungguh. Bila terjemah, memang betul kata gitu. Jadi, bila dibincangkan, akhir kali kata, ada dalam Al-Quran. Mu tak percaya ke Al-Quran? Tuhan mengingat Tuhan nak tipu mu. Ni ayat-ayat ni begini, ayat-ayat kena begini. Ada dalam Al-Quran kan? Takkanlah Tuhan nak tipu kita. Disebut dalam Al-Quran. Takkanlah kita ni nak ditipu, Allah Ta'ala nak tipu kita dengan ayat ni. Ni. Hak ni lah yang menyebabkan orang tak bersedar, akhir kali dia terikut terbabah, berlawan dengan prinsip yang sudah disebut tadi tu, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala ni tidak serupa dengan segala makhluknya. Aluh je, aluh lagi ni aluh. Sedar tak sedar, keluar sepadang tu. Keluar sepadang. Keluar sepadang. Masalah keluar sepadang ni, lagi sepadang. Tanpa kita sedar, kerana dasar apa? Ayat Al-Quran. Tak percaya ke ayat Al-Quran? Kalau Tuhan kata begitu, kena faham gitu lah. Takkan Tuhan nak tipu kita pula? Ini semua ayat-ayat ni, inilah yang menyebabkan orang tak bersedar, akhir sekali dia langgar prinsip mukhalafatuhu lil hawadis. Aluh je main. Macam orang nak tidur mengatur sikit-sikit. Sudah bau bahan dah gaul. Bahan dah gaul tak setara. Kalau terbabah lagi kaki 5 je tak apa. Ni terbabah ni jatuh gaul. Pucih tadi lah. Tuhan kata gitu lah. Takkan Tuhan nak tipu mu pula? Sebab tu ulama-ulama Ahlussunnah buat kesimpulan. Nak buat kesimpulan ni, kena tengok belaka ayat-ayat lain. Semua ayat Al-Quran tu kena tengok belaka. Dan hadis-hadis yang ada tu kena tengok belaka. Baru boleh buat kesimpulan. Kalau tengok atas ayat ni nak buat kesimpulan, auto nak bagi kesimpulan orang tu. Itu bagi kekusutan, kusut. Bukan kesimpulan gitu.
Orang nak buat kesimpulan ni, orang kena tengok semua ayat-ayat lain. Ada hadis-hadis yang ada ni, baru orang panggil boleh buat kesimpulan. Jadi nak kabarnya sebab apa jadi gitu? Kerana orang yang tengok ayat tu saja dia akan jadi gitu lah. Dah ulama-ulama yang buat kesimpulan tu, sebab apa dia buat kesimpulan Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan segala makhluknya. Sebab apa? Sebab dia tengok semua ayat lain. Ayat lain ada lagi, hadis lain ada lagi. Tengok baru tahu apa maksud sebenar dia. Baru tahu apa maksud sebenar dia tu. Tapi kalau tengok atas ayat tu lalu buat ketetapan lalu, itu dah panggil kesimpulan tu. Dan bila tengok ayat lain pula, belawang pula, bertembung. Bertembung. Ada satu kisah, nak cerita satu kisah. Nak kabarnya, terbabah dalam perkara ni bukan melibatkan orang awam je, orang ramai, bahkan melibatkan alim ulama. Yang terbabit ni, lagi steering ni lagi ni bukan saja orang awam ni ikut je, tapi puncanya mari daripada alim ulama juga. Sebab apa jadi gitu tadi lah? Sebab tu saya kata kena pegang kepada apa yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Apa benda ahlus sunnah wal jamaah? Majoriti umat Islam, mana yang dipegang oleh majoriti. Dalam bab ini akidah ni, dalam perkara ni sifat Tuhan ni, majoriti umat Islam menetapkan Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, tidak serupa dengan segala makhluknya. Tak ada satu makhluk pun yang serupa dengan dia, dan dia tidak serupa dengan suatu pun makhluknya. Yang kemah tu saja. Apa-apa saja yang membabitkan keserupaan bukan itu. Itu kesimpulan yang sudah dibuat oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka ni? Iaitu majoriti umat Islam yang Nabi pesan, alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu pegang apa yang menjadi pegangan majoriti umat Islam. Ini saya nak cerita ni macam mana perkara ni bukan membabitkan orang awam, tapi membabitkan orang-orang ahli ilmu juga. Baik, di sebalik kisah ni mungkin kita dapat chance sikit lagi saya nak cerita ni. Saya rasa perlu sangat saya bila perkara-perkara gini ni, saya rasa perlu saya tekankan gini sebab menjadi masalah dah. Dulu masa saya kecil-kecil, orang tak cakap mana benda gini, setakat yang kita tahulah. Orang tak cakap mana benda gini. Orang ngaji sifat 20, ngaji Quran, tak timbul perkara ni. Timbul nyakit-nyakit ni kediang-kediang ni. Nyakit ni lama dah timbul, tapi timbul sekadar timbul je lah. Cuma kita gini nyakitnya bukan saja timbul, tapi tersebar, bahkan mempengaruhi sebahagian orang dan menimbul fitnah pada ramai orang. Baik, benda ni berlaku di Mekah Al-Mukarramah. Ada seorang ulama daripada Morocco, ulama hadis besar, orang panggil Al-Hafiz. Orang yang ulama-ulama ni dia ada nama dia sendiri, gelaran dajak dia. Syekh Muhammad Al-Umari ni, Al-Hafiz gelaran dia ni, gelaran Al-Hafiz ni. Kalau kita hari ni, sepak kita ni Al-Hafiz ni orang hafiz Quran lah. Orang hafiz Quran, sepak kita. Tapi dalam ilmu hadis, dalam bidang hadis ni, gelaran Al-Hafiz tu ditujukan kepada orang yang menghafal sejumlah hadis, menghafal, menguasai, bukan saja matang dia, sanad dia juga. Dengan sisilah sanad-sanad dia, matang dan sanad dia, menguasai ratusan ribu hadis. Baru orang panggil gelaran Al-Hafiz. Jadi bila dengar Al-Hafiz tu, pak kita ni makna lain lah, orang hafal Quran. Ni saya nak kabarnya Al-Hafiz Muhammad Al-Umari ni, iaitu orang yang menguasai bidang ilmu hadis sehingga diberi gelar Al-Hafiz. Gelaran ni gelaran untuk apa? Orang yang menguasai bidang hadis, yang telah menguasainya, menghafal ratusan ribu hadis dengan sanad dan matangnya sekali. Matang tu hadis tu lah, sanad ni perawi-perawi dia tu. Jadi ni nak cerita ni berkait dengan orang ni Al-Hafiz Muhammad Al-Umari ni.
Jadi masa dia pergi Mekah, dia kata, cerita ni. Dia pergi Mekah, dia bergaul dengan sekumpulan alim ulama. Campur dengan sekumpulan alim ulama. Jadi alim ulama ni cakap-cakap banyak. Akhir kali narak. Akhir sekali narak perbincangan mereka ni melarat. Akhir sekali masuklah bab perkara tadi tu, iaitu Tuhan di arsy tadi. Summastawa 'alal arsy. Mereka cakap-cakap bincang sama-sama alim ulama ni. Alim ulama mereka duduk bincang. Akhir sekali bila cakap tahu saja narak. Akhir kali siapa kebak tu perbincangan mengenai ayat summastawa 'alal arsy. Kemudian Tuhan tu beristiwa, yang duduk di arsy. Jadi ada 2-3 orang alim ulama ni hak berpakaian dengan pakaian yang menggambarkan sunnah. Tahu apa pakaian sunnah ni? Maksudnya perwatakan dia tu memperlihatkan watak-watak sunnahnya. Mereka duduk, bila mereka sebut tentang perkara ni, mereka kata memang Tuhan tu di arsy lah. Syekh Muhammad Al-Umari ni membantah. Dia kata tak ada siapa mengata Tuhan tu ada situ, ada di arsy. Dia kata kerana ayat Al-Quran. Ni ulama bukan orang kampung ni, alim ulama ni. Mengata tu Tuhan tu berada di arsy tu tak ada siapa. Dia kata tak ada siapa. Disebut dalam Al-Quran. Ayat mana? Ayat saya kawal tadi, summastawa 'alal arsy. Ada beberapa ayat yang semacam ini dalam Al-Quran. Kemudian Tuhan tu istiwa, yakni duduk di arsy. Jadi mereka ni faham memang Tuhan tu duduk situ. Syekh Muhammad dibantah. Apa mengata gitu? Apa sandaran dalil? Dia baca ayat tadi lah. Baik. Syekh Muhammad ni kata pula, dia kata sekiranya begitu, dia kata bagaimana pula dengan ayat lain ni? Ayat dia baca satu ayat, wa ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Ada ayat panjang lah, saya ambil celah tu je lah. Tidak ada 3 orang yang sedang tidak ada 3 orang yang tengah bisi. Wa ma min najwa salasah. 3 orang yang tengah bisi, cakap senyap-senyap, bisi 3 orang ni. Illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah lah yang keempat. 3 orang duk cakap bisi, tak kira duk wakah ke mana, duk saja duk cakap 3 orang. Tidak ada 3 orang yang bercakap ayat ni kamu, kecuali ada yang keempat. Siapa yang keempat tu? Allah. Dan demikian juga 5 orang, tidak ada 5 orang hak sedang berbincang bercakap, kecuali ada yang keenam. Sadisuhum tu, yang keenam tu siapa dia? Yang keenam Allah. Jadi Syekh Muhammad tanya orang tadi, macam mana dengan ayat ni? Mu kata tadi Tuhan di atas, mu baca ayat tu. Sekarang aku baca ayat ni, nak khabar bukan dia ada. Tuhan ada ni. 3 orang ada orang keempat tu. Allah. 5 orang duk cakap, ada yang kenal tu. Macam mana dengan ayat ni? Tak terjawab. Mu pegang ayat tadi, khabar Tuhan tu di atas. Ayat ni tak khabar gitu, ayat kan khabar duduk dengan kita ni. Sekarang mu nak pakai mana sih? Ayat mu khabar tadi ke ataupun ayat ni? Mana sih mu nak pakai? Ayat tu khabar lain, ayat ni khabar lain. Tak erti nak jawab. Nak tolak ayat Quran belaka. Masing-masing tahu ulama, tahu belaka. Orang ni sebut pun ayat Quran, hak Syekh Muhammad sebut pun ayat Quran. Dua-dua ayat Quran belaka. Hak khabar di arah pun ayat Quran, hak khabar duduk sama dengan manusia ni pun ayat Quran juga. Sekarang nak pakai mana? Tak nak jawab. Dia nak jawab. Tu nak khabar tak mudah. Orang beli satang mudah je. Kedai siap tu tidak tahu cara nak proses tu. Dia rasa mudah. Mudah. Paling tak ada satang kali baru tahu. Nak pergi khabar pokoknya mudah reti. Baru tahu susah mudah. Susah senang. Sama kat benda ni. Saya nak khabar ni kerana timbul masalah hari ni lah. Mungkin
orang macam orang biasa mari sejik surah ni, hak biasa terdedah ni, hak biasa main tangan WhatsApp ni. Hak ni mudah kena. Mungkin hak tarah-tarah hanya saya semua pok-pok duduk surah ni rasa jarang dengar benda gini sebab tak berapa tengok WhatsApp ni. Tak berapa siapa. Tapi kalau hak muda-muda siapa dok sekarang. Nak tak ada pengajian yang makan dok sekarang. Terpengaruh dok sekarang dengan fahaman. Okey, sekali Tuhan mana? Tuhan Ta'ala. Begitu no. Nak kabur kasar. Jadi sekarang Syekh Muhammad kata nak bangkat mana sah? Hak khabar Tuhan diarah ke? Hak khabar Tuhan sama dengan orang ni, dengan kita ni. Tak boleh nak kabur, nak tolak orang. Ni ayat Quran, ni ayat Quran. Sekarang nak bangkat mana sah? Akhir kali Syekh Muhammad tanya dia, dan sebab apa mu pakai ayat tu? Mu tak pakai ayat ni? Dua-dua ni tidakkah dua ayat Quran ke? Ia pun kabur. Modal, tak ada modal. Dia kata, oh kami bertaklid, kami ikut pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, dia mendakwa. Dua tiga orang ni mendakwa, kami kata pakai ayat ni, tak pakai ayat ni kerana kami bertaklid, kami ikut kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mendakwa. Dia sungguh tak tahu lagi tu, dakwaan. Bila jadi gitu, Syekh ni tanya lagi. Sebelum ni dia kata, mu duduk cakap dengan orang ramai, duduk khabar dengan orang ramai. Tak boleh taklid. Tak boleh taklid sekarang. Kena direct, kena dalil. Al-Quran hadis, Quran hadis, tak boleh taklid. Jadi sekarang, sebelum ni mu duduk cakap, mu duduk khabar dengan orang ramai, mu duduk ajar orang, mu tak boleh taklid. Sekarang, mu sendiri duduk taklid. Macam mana ni? Macam mana ni? Bila Syekh Muhammad tanya dia sebab apa mu pegang ayat ni, tak pegang ayat lagi, dia buat alasan kami bertaklid pada Imam Ahmad. Jadi Syekh Muhammad tanya semula, mu juga sebelum ni duk khabar tak boleh taklid, tak boleh taklid. Sekarang mu sendiri pakai taklid. Dah mana ni? Akhir kali senyap, dia kata apa? Tu saya nak khabar ceritanya. Jadi nak khabarnya orang yang pegang pada Tuhan tu duduk di arasy tu, dia sudah bercanggah dengan ayat mukhalafatuhu lil hadis. Dia sudah ditetapkan kaedah ni oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bagaimana ketetapan ni? Ketetapan ni setelah meneliti semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baru boleh buat kesimpulan ni. Pak mu pegang ayat hadis tu, mu pegang ayat tu je, mu tak tengok ayat lain lagi. Tu cerita dia. Nak khabar dia. Saya nak khabar orang mengaji ni, saya nak menghurai. Tak apalah saya panjang sikit bab ni kerana ini timbul banyak penyakit hari ni. Atas menghuraikan kalam Ghazali ni bahawa Tuhan itu tanpa ada yang sepertinya. Yakni tak ada sesuatu bermakhluk yang serupa dengan dia. Dan dia Tuhan tu tidak serupa dengan segala makhluk. Apa artinya? Ni huraian dia. Saya kena pergi panjang sikit bab ni. Sebab tanpa kita sedar tu, tanpa kita sedar, kita terbabah tanpa sedar. Atas slogan-slogan manis tadi. Ayat Quran yang dia sebut. Bukan tak percaya ke Al-Quran? Takkan Tuhan nak tipu kita? Tu saya beri contoh tadi tu. Mengingat ayat Nisa je. Ayat lain ke mana? Tu cerita dia. Tu cerita dia nak khabar. Jadi bila Syekh Muhammad tanya dia, apa mau pegang ayat tu, ayat Arash tadi tu, ayat ni kan dia taklid kepada Imam Ahmad. Syekh Muhammad jawab balik tadi lah. Belum ni mau kata tak boleh taklid, mau marah orang taklid. Sekarang tak ada arah, mau jawab tu taklid orang pula. Tu penyakit dia. Saya rasa ada satu benda lagi yang saya nak sebut banyak sikit sini. Sebab saya dengar, minta maaf lah saya dengar ada pengkuliah-pengkuliah yang waktu beg perkara yang seperti ini. Saya nak kabur. Boleh? Saya melarat sikit boleh dah? Bertanya orang ramai tu. Boleh tak dah? Boleh? Boleh dah? Sebab kita ada dengar lah. Saya tak buat address siapa dia, tak mau sebut siapa dia, nak kabur secara umumnya. Ada orang yang mengajar dan mungkin
tak mau kabulah. Masjid mana-mana orang mana tak mau kabulah. Tapi nak kabul koin, perkara dia. Yang menyuruh orang ramai supaya tak payah ikut mazhab dah. Tak payah ikut mazhab-mazhab. Kena pegang Al-Quran dan hadis. Ni saya nak kabul buah ni. Penyakit ni. Slogan baik. Tapi cara tatbik praktisnya itu bawa penyakit besar. Dari pakai mazhab-mazhab ni. Quran hadis je. Mu nak pakai manusia, mu nak pakai Imam Syafi'i ke, mu nak pakai Quran hadis. Kita memang sandur dengan ayat tu. Sandurlah ni. Mu nak pakai, mu pilih. Mu nak pakai Imam Syafi'i ke, mu nak pakai Quran dan hadis. Memang boleh jawab. Memang orang akan pilih Quran dan hadis. Orang tak akan pilih Imam Syafi'i. Selapih. Tengok selapih akan jadi gitu. Tapi kalau nyelang sikit, tahulah nyakit dia kat mana. Ni hari ni. Timbullah. Kunut tak boleh dah ni. Tak ada dalam sunnah ni. Ni nyakit nak kabur. Contoh-contoh. Contoh-contoh ni. Kunut tak ada dah ni. Ni tak ada dalam sunnah ni. Kunut 2 salam 2 rakaat campur 1 dia bukan sunnah dah ni. Tak menepati sunnah tu je. Modal-modal bakal tu. Nyakit semua dah ke. Kalau kita buat selama ni, kita kunut 2 campur 1 kan, 2 kali salam. Mari timbul. Ni tak menepati sunnah ni. Nyakit super. 2 minit saya nak ambil masa. Nak kesimpulan, nak cerita. Nak sebut kisah juga. Kisah. Kesimpulan daripada kisah ni, ada seruan menyuruh orang ramai supaya jangan pakai ada mazhab-mazhab ni. Pakai Quran dan hadis. Kat mana nyakit dia? Seminit 2 minit boleh. Kisah ni sudah berlaku diskusi panjang antara ulama di Syria. Almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang mati dibunuh oleh kelompok-kelompok pada besar ni. Mati terbunuh dia. Dia telah berdiskusi dengan salah seorang tokoh yang menjadi tokoh rujukan, tokoh penting dalam aliran hak kabur tadi tu. Tak payah ikut mazhab, kena Quran dan hadis. Iaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Apa panggil Al-Albani? Ni pernah berdiskusi 2 orang ni, berbincang. Dua-dua ni ulama besar. Ulama Ahlussunnah ni Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan Syekh Al-Albani yang menjadi rujukan kepada orang yang mengajak orang supaya jangan ikut mazhab ni. Baik. Kisah kekah saya nak ambil kekah. Syekh Said Ramadan ni tanya dia. Dia kata, mu dah ajar orang supaya tak boleh taklid mazhab-mazhab ni. Kena Quran dan sunnah. Syekh Al-Buti ni kata ke Albani. Mu dah ajar orang supaya jangan ikut mazhab. Kena ikut Quran sunnah. Aku nak tanya Musa. Mu ngaji Quran, mu pakai qiraat mana? Dia tanya. Mu ngaji Quran ni, mu ikut qiraat mana? Dia kata, aku mengaji ikut qiraat hafaz. Qiraat hafaz. Qiraat ni banyak kan? Qiraat. Jadi Al-Buti tanya dia, mu ngaji Quran, mu ikut qiraat mana? Jadi Al-Albani jawab, qiraat hafaz. Dah apa mu ikut qiraat tu? Mu dah ikut qiraat lain? Apa mu ikut qiraat tu? Qiraat lain macam mana? Aku tak ada masa nak belajar qiraat lain. Aku terpaksa ikut qiraat hafaz. Al-Buti kata, orang setara mu pun tak ada nak mengaji, mu nak ajak orang ramai buat macam mu ni. Mu sendiri tak ada nak mengaji qiraat ni. Mu ikut qiraat hafaz juga. Mu sendiri tak boleh nak buat sendiri. Mu terpaksa ikut orang. Tiba-tiba nak ajak orang ramai supaya jangan ikut mazhab, supaya ikutkan hadis. Boleh ke? Mu sendiri pun tak boleh nak buat. Senyap. Tak ada apa. Tu nak kabur. Slogan bagus. Tapi pelaksanaannya bawa penyakit. Jadi seruan-seruan hak mari ni, kunut tak ada dah. Kunut 2 campur 1 tu bukan sunnah. Azan 2 kali sebelum Jumaat tu dah ikut sunnah. Ni buah-buah di belakang ni. Dia sedar belakang. Tapi oleh kerana insya masuk larak nanti panjang lah. Saya rasa mohon maaf banyak-banyak. Saya terpaksa jelaskan banyak perkara tentang ni. Mudah-mudahan
paling tidak pun dapatlah, kalau tak faham detail pun dapatlah kasar-kasar tu, buah-buah penyakit tadi tu, supaya jangan sampai mengenai kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.